Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dapat saya jayakan video dokumentari pada kali ini. Sekalung penghargaan saya ingin berikan kepada ibu bapa saya kerana telah membantu dan memberi dorongan dalam menjayakan kajian pada kali ini. Selain itu juga, ucapan terima kasih diberikan kepada pensyarah yang telah membimbing saya dalam mata pelajaran ini, iaitu Dr. Yunus bin Sauman. Sebelum kajian bermula, saya Muhammad Hazim bin Badri memegang nombor matrik D202-11099968 membuat video dokumentari bagi mata pelajaran Zaman Prasejarah dan Protosejarah dengan kod HSM 3053. Tajuk bagi video dokumentari saya pada kali ini ialah Seni Ukiran Tradisional Melayu. Kajian ini dijalankan di beberapa buah lokasi di daerah Temenggong. Ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Ukiran kayu atau bidang seni ukir merupakan seni pertukangan tangan yang menjadi satu tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Seni ukiran kayu menjadi salah satu unsur budaya tradisional di Malaysia. Catatan sejarah ukiran dapat kita lihat dari zaman batu Neolitik di Asia Tenggara menunjukkan terdapatnya pengukir-pengukir handal telah wujud di zaman kuno. Sejarah seni ukir di tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan sejarah, iaitu dalam sejarah Melayu di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada istana dan rumah kediaman. Ukiran kayu ialah hasil kerja tangan, kemahiran dan ketinggian ilmu yang diterjemahkan dalam pelbagai bentuk barangan seperti perabot, alat muzik, perhiasan dan sebagainya. Adi Guru ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui MOTEK, dan juga saya rasa untuk mendapatkan title Adi Guru ni agak sukar sebab dia mengikut kelaikan kriteria yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi oleh kerana saya banyak menyumbang hasil kerja ukiran saya ini ke luar negara, secara tak langsunglah sedikit sebanyak pihak kerajaan memberikan satu anugerah, iaitu sebagai title Adi Guru. Dan saya rasa Adi Guru ini juga adalah tugasan yang mana pihak kerajaan telah menetapkan supaya Adi Guru ini menjadi seorang pakar rujuk. Dan juga tugas-tugas utamanya juga adalah memelihara supaya warisan seni ini, khususnya ukiran kayu ini, dapat diteruskan, maknanya supaya generasi akan datang menjadi pakar rujuk kepada generasi akan datang, bagi supaya industri ukiran kayu ini terus berkembang di masa-masa akan datang. Dan buat masa ini, hanya dari segi asasnya, ukiran ini terdapat 5 jenis ukiran. Yang pertama, ukiran jenis tebuk tembus bersilat. Yang kedua, jenis ukiran tebuk tembus tanpa silat ataupun kita panggil kerawang. Kemudian yang ketiga adalah ukiran separa tebuk bersilat. Yang keempat, separa tebuk tanpa silat. Kemudian satu lagi adalah ukiran rayang. Jadi 5 jenis ukiran ini adalah jenis-jenis ukiran yang selalu kita gunakan di negara kita lah. Ini adalah sebuah perusahaan homestay yang terdapat di Temenggong, di mana keistimewaannya ialah dari aspek pembinaannya yang terdiri daripada kayu dan juga seni ukir kayu. Hal ini bertujuan untuk menarik minat para pelancong untuk hadir di sini.
kayu-kayu yang kita gunakan adalah kayu yang mudah didapati. Maksud saya kayu-kayu tempatan lah, macam kayu cengal, merbau, meranti, kayu-kayu yang mudah diukir dan sesuai untuk diukir. Okey, dia untuk menghasilkan sesuatu hasil karya ni, apa yang saya rasalah pada saya, prosesnya mempunyai beberapa jenis ataupun tahap ataupun kerja-kerja yang perlu dilakukan. Antaranya yang pertama dari segi pemilihan bahan, iaitu bahan-bahan kayu. Kita kena mendapatkan kayu yang baik untuk kerja-kerja ukiran supaya kualiti ataupun penghasilan ukiran itu adalah yang bermutu tinggi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari segi tadi bahan mentah, kemudian dari segi idea ataupun mengolah motif-motif ukiran untuk dijadikan bahan kreativiti. Sebagai contoh, jenis bunga-bunga yang macam mana yang perlu kita lukis, dan kemudian bagaimana kita nak mengadaptasikan daripada bunga sebenar menjadi bunga ukiran, mengolah dia. Kemudian yang ketiga adalah dari segi finishing ataupun kemasan. Itu adalah perkara yang utama dalam seni ukiran kalau kita nak menghasilkan produk-produk yang berasaskan ukiran. Teknik dan proses memainkan peranan penting dalam penghasilan ukiran kayu. Ukiran kayu pada zaman dahulu lebih banyak menggunakan alat-alat yang diperbuat daripada kayu. Ukiran kayu kebanyakannya dijadikan sebagai perhiasan rumah, masjid dan sebagainya. Dengan ukiran kayu yang cantik, hasilnya yang kemas dan menarik sering mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai pada masa dahulu sehingga kini. Secara asasnya kita masih menggunakan alat-alat yang manual yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Antara alat-alat yang kita gunakan adalah alat utama adalah set pahat ukir lah. Itu adalah alat utama. Di dalam set pahat ukir itu terdapat pelbagai saiz lah, lebih kurang dalam 30 atau 40 jenis saiz. Biasanya sesuai lah untuk diukir. Kemudian yang kedua, alatannya adalah dari segi macam mesin-mesin asas lah, macam mesin menebuk, memotong, yang mana sekarang kita gunakan banyak mesin-mesin portable, contoh macam jigsaw ataupun screw saw. Kemudian yang ketiga adalah teknik atau kaedah finishing. Okey, biasanya kita lebih kepada tertumpu pada kehendak pelanggan. Kalau setengah pelanggan tu dia nakkan warna yang nampak lebih gelap, kita akan gunakan warna-warna yang sesuai, sama ada warna walnut, warna teak ataupun warna rosewood dan sebagainya. Dan pelanggan boleh pilih sama ada nak warna cerah ataupun warna yang gelap, bergantung kepada sesuai dengan suasana di kediaman dia masing-masing. Kalau mungkin rumah dia tu sesuai untuk warna cerah, kita akan buat warna yang lebih terang. Kalau setengah tu nak nampak yang lebih antik dan juga warna-warna gelap, kita akan gunakan warna-warna yang sesuai dengan keadaan semasa situasi rumah tu lah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita bersama-sama mengekal dan mengembangkan seni ukiran kayu yang menjadi warisan bangsa dan negara kita.